So apa yang kau cari di dunia? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah sebutkan tentang perkara ini, barulah selepasnya dia ceritakan tentang surah Al-Waqiah ini ada 3 golongan di hari kiamat. Ya, ada 3 golongan pada hari kiamat. Ya. 3 golongan itu kita terjemahkan kepada manusia-manusia di padang mahsyar ketika itu, bila bumi telah ditutup buku, langit dah pecah, semua dah hancur, dibuat satu dunia yang baru, dan kita semua akan berhimpun di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini digambarkan landai dan semuanya rata, putih, dan walaupun ketika itu kita tidak ada seurat benang pun kat dalam tubuh ataupun dekat atas tubuh badan kita. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tak ada kita malu ketika itu? Kan Nabi kata, Allah akan baru minta hari mahsyar dan kiamat ini lebih besar daripada apa yang kamu sangka. Jawab yafirul mar'u min akhihi, seorang yang sahabat kancing tak kenal dan lari daripada sahabat kancing dia lain. Ibu yang mengandungkan anak akan gugurkan rumah anaknya. Ibu yang sedang menyusukan anak akan dicampak anak. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Nafsi-nafsi. Kepada sang matahari seumpama sejengkal daripada atas kepala-kepala kita. Yang kita tahu kalaulah aksi matahari sekarang ni mendekati bumi dan lari sedikit saja barang 0.02 mm. Tunjuk dia. Tunjuk sikit. Itu sentimeter dia. 0.02 mm. Mendekati bumi akan hancur segala bumi dan isi. Apabila matahari itu menjauhi bumi dalam barang 0.02 mm, akan beku dan keraslah bumi yang ini. Tapi Allah mengurus takdirnya dengan baik. Dan bayangkan saja kepanasan yang umpama sejengkal daripada atas kepala kepada. Ketika itu tak ada pula kata, barang kau buat macam tu. Tak ada. Tak ada masa. Hari yang begitu dahsyat, lebih dahsyat daripada apa yang disangkakan. Ketika itu kita akan dihisab. Manusia dalam di mahsyar ini akan dihisab. Baik. Maka ketika itu terjadilah 3 golongan. Golongan pertama yang atas sekali, yang nombor 1 warna merah, yang namanya golongan as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Golongan as-sabiqun was-sabiqun. Okey. Kalau digambarkan dalam Sahih tafsir Ibnu Katsir, dia akan duduk paling depan dan tengah sekali. Arasy Allah Subhanahu wa taala dia berada dekat tengah dan hadapan sekali. Ya. Itu golongan yang pertama. Nanti kita akan kenal pasti siapa golongan. Moga-moga kita termasuk. Amin sikit. Golongan yang kedua daripada arasy Allah datangnya daripada belah kanan. Sebab dalam gambar grafik ini pun belah kanan. Ya, yang dinamakan ashabul yamin. Golongan-golongan berhaluan kanan. Ya, dan memang datang pun daripada kanan arasy. Ketika itu golongan ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga ashabul shimal, yaitu golongan yang sebelah kiri. Arasy Allah dia datang daripada sebelah kiri. Dia bukan depan. Dan golongan ashabul shimal ini kiri, kita akan katakan siapakah mereka nanti. Tapi inilah asas 3 golongan yang diceritakan dalam surah Al-Waqiah dan yang akan terjadi pada mahsyar nanti. Mungkin esok, mungkin Jumaat depan. InsyaAllah. Saya sendiri. Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada as-sabiqun as-sabiqun. Ada beberapa kaum yang menyatakan tentang as-sabiqun. Ya. Pertama, as-sabiqun kalau terjemahkannya orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu. Ada juga tafsir yang mengatakan ada 2 pandangan. Pertama ni orang terdahulu yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad di kalangan para nabi dan pengikut-pengikutnya yang saleh. Itu antara pandangan pertama yang merujuk kepada lafaz sabiqun yang terdahulu. Dia bagikan hujah-hujah tambahan yang lain. Tetapi Ibnu Katsir sendiri mentarjihkan ataupun buyut ataupun berat kepada pandangan yang kedua. Ashab was-sabiqun as-sabiqun ini adalah golongan yang baik, yang muqarrabun, yang boleh terjadi juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan dalil yang lebih banyak daripada dalil pada pandangan orang yang pertama
Ya, antaranya Nabi sebut khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun dan manusia orang dalam kurun. Summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Oleh mereka yang selepasnya dan mereka yang selepasnya. Begitu juga apa yang Nabi SAW dalam hadis yang begitu banyak menunjukkan kelebihan umat Nabi Muhammad yang begitu banyak berbanding umat yang terdahulu. Maknanya as-sabiqun ini bisa saya menjadi umat Nabi Muhammad juga antara mereka, sambil tidak menafikan orang terdahulu pun termasuk juga. Supaya kita rasa bersemangat sebab Quran ini turun untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita, dan sesuai sangatlah sabiqun ini termasuklah kita juga orang. Antara dalil yang lain juga bahawa orang yang as-sabiqun ini fastabiqul khairat, Allah menyamaratakan untuk kita ini bersaing di padang yang rata sesuai dengan nama Allah Al-Amin, Maha Adil. Sebab ada orang kata, alah Ustaz, Nabi Nuh dah hidup ribuan tahun, dakwah dia 950 tahun. Itu belum zaman muda dia, zaman rempit dia, zaman tua dia. Kan standard umat Nabi Nuh ribuan tahun. Dalam ribuan tahun zaman tu Astrobium HD tak ada, Cyber-Cafe tak ada, kan Disco pun tak ada, MacB pun tak ada. Senanglah dia kan. Kan ada yang beranggapan macam tu. Bahkan dia ada keluar yang nak angkat meja, ini tidak adil. Macam tiga Abdul juga. Maha suci Allah yang berlaku tidak adil. Umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ada banyak-banyak manusia yang terbaik dari umat Nabi Muhammad. Ya? Oleh sebab itu, berdasarkan dalil ini menunjukkan umat Nabi Muhammad juga ada potensi untuk golongan as-sabiqun was-sabiqun. So, jadi jangan putus asa. Bukan sekadar itu, disebut dalam satu hadis riwayat Muslim yang lain. Ma'akuli wahidin sab'una alf. Ya, ma'akuli alfin sab'una alf. Yaitu ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang masuk syurga tanpa hisab. Di kalangan umat Nabi Muhammad tanpa hisab. Kita tahu tuan-tuan 10 orang sahabat Nabi masuk syurga tanpa hisab itu biasa dijamin Nabi. Tapi rupanya dalam hadis yang sahih yang lain ada 70,000 orang di kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab. Itu adalah daripada golongan umat Nabi Muhammad. Maka berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak ini, bahawa kita juga bisa saja masuk dalam golongan as-sabiqun was-sabiqun. Amin. Ya. Okey. Orang yang as-sabiqun as-sabiqun, mari kita tengok dia punya ciri sedikit dan balasan kecil. Balasannya dalam ayat yang lain, saya nak baca setiap satu ayat dan tak sempat ya. Balik tadabbur balik. Dia adalah orang yang disebutkan ulaikal muqarrabun, orang yang sangat dekat taqarrub dengan Allah. Kalau bila disebut ayat taqarrub ni, kan ada satu hadis yang biasa kita dengar. Daripada Nabi SAW, hadis kursi ya. Imam Muslim. Mimma aftaratu alaikum mulai. Okey, sentiasalah hamba-Ku akan cuba bertakarub dengan aku dan dia tidak boleh bertakarub dengan aku. Saya terjemahkan terus. Sehinggalah orang hamba-Ku nak bertakarub ni, dia tunaikan dahulu apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Sebab jangan pandang remeh solat fardu ni. Jangan pandang remeh rukun Islam yang ini. Cara step pertama untuk kita takarub dengan Allah dan masuk golongan as-sabiqun as-sabiqun adalah menjalankan kefarduan-kefarduan yang basic yang 5 waktu. Terus sebab jangan mudah-mudah, alah Ustaz, tak puasa Ramadan sehari pun boleh ganti. Tak sama. 1 hari dan 1 juta hari pun Ramadan Khamis 1 hari takkan sama dengan 1 juta tahun sekalipun fadilah. Itu sebab teknik yang betul untuk takarub dengan Allah dan menjadi orang sabiqun as-sabiqun adalah dia buat benda yang wajib clear. Bukan sekadar clear, sempurna. Kalau lelaki sembahyang waktunya 5 waktu jemaah ke masjid TV. Kalau perempuan kalau tak boleh pergi masjid TV pun awal waktu. Ini
jauh sangat kita. Ya, sehinggalah terjemahan hadis tadi, hamba-Ku terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Aku dengan an-nawafil, dengan perkara-perkara yang disebut sebagai an-nawafil, barulah perkara-perkara sunnah. Wajib di bawah waktu dia nak buat clear, bersungguh-sungguh dan sempurna, dia nak taqarrub, nak masuk as-sabiqun, dia kena banyakkan perkara an-nawafil. Nawafil ni sunat, antaranya solat duha, solat witir sebelum tidur, puasa 3 hari sebulan, tahajud dan bukan terkejut pada malam, banyakkan sedekah, ya, berselawat dan memperbanyak selawat, istighfar pun kena banyak, paling kurang 100 kali, 70 kali. Semua benda-benda ini menjadikan Allah kata, pandangan hamba-Ku akan menjadi seperti mana pandangan. Perjalanan dia, kaki dia, tangan dia seperti mana. Allah tak ambil ke dalam kursi adalah tangan dan kaki. Maknanya dapat keredaan Allah dan sempurna, direct. Inilah orang yang disebut dengan wali. Sebab pangkat hadis itu disebut man adani waliyan faqad adzantuhu bil haqq. Sesiapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan isytiharkan perang kepada dia. Wali ini bukan yang boleh jalan atas pokok pisang, bukan boleh jalan atas air dan pasir. Wali ini yang taat kepada Allah. Dalam hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat Quran yang lain, dia taat itu sejenis macam itu. Dia punya fardu clear dan sempurna, sunat pula banyak. Faham tak? Jadi itu cerita orang as-sabiqun. Mari kita lihat balasan bagi orang yang as-sabiqun ini. Okey. Pada ayat yang ke-26, ya, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, saya bacakan terjemahannya sikit. Okey. 13 hingga 26, ya. 13 hingga 26. Okey. Golongan as-sabiqun ini disebut thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sebanyak golongan daripada orang yang permulaan dan sedikit golongan daripada orang yang akhir. Tetapi Quran ini yang disebutkan tadi yang paling baik tafsirannya dengan Quran sendiri. Maka ayat yang lain selepas daripada surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Waqi'ah disebut thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin, menunjukkan kita juga berpotensi boleh dapat golongan as-sabiqun ini. Okey. Golongan ini apa balasannya dekat dalam syurga? Ya. Ala surim mawduna, iaitu mereka berada di atas katil yang bertambahkan emas dan permata. Orang pernah tak pergi? Pernah, ya? Hotel. Hotel biasanya tilam dia empuk ke empuk? Memang empuk, sangat lembut. Kena pula ada ekor putih pula, kan? Bila putih tapi tengok-tengok katil dia kayu je, kan? Walaupun tilamnya lembut. Tetapi hiasan bagi orang yang as-sabiqun golongan pilihan pertama yang dekat, iaitu katil dia bertambahkan emas dan permata bukan 24 juta, ada 4 juta sikit no, kan? Emas ni adalah kualiti yang paling susah untuk dilemburkan, sangat tahan, tak ada karat. Tetapi ditambahkan pula hiasan finishing dengan permata. Masya Allah. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan, maknanya muttaqiin. Dia jenis orang tidur orang kaya betul. Sebelum dia tidur dia gini tu. Kadang-kadang tengok TV kan dekat depan hotel tu kan. Jadi dia tak nak tidur terus baring. Bila baring tu tak tahu nikmat. Dia macam ni. Merasa kelembutan. Sekali pula dia goyang-goyang pula tadi. Dan mereka pula duduk atas katil tu, ada pasangan yang saling berhadapan. Dia tengok muka aku tengok muka dia. Yang dinamakan bidadari. Syok dia. Dalam katil yang jenis senang, yang begitu mahal. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Okey, muda bagi golongan ahli syurga adalah 33 tahun. Sebab dia tidak terlampau muda yang mentah, kan, dan tidak terlampau tua. The best dalam hadis Nabi menyebutkan adalah ketika itu adalah umur 33 tahun. So kita semua adalah pada satu umur 23 tahun dan pada satu hati seorang. Sebab tak ada berdeki, tak ada
berkonspirasi, semuanya satu je. Ya, ketinggian adalah dengan ketinggian Nabi Adam 60 meter. Ketinggian sesuai dengan syurga yang begitu hebat dan besar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada syurga Allah dan keampunannya. Keampunannya dan syurga dan Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Syurga itu besarnya ka'ardis samawati, seperti 7 petala langit dan 7 petala bumi untuk kita semua saja. Ada lagi dari itu, tapi disediakan untuk orang bertakwa besarnya surga. Itu sebab standard buang-buang dia dan pokok dia besar. Nanti kita akan cerita. Ya, oleh sebab itu, bila mereka dikelilingi oleh anak-anak yang muda seperti ini disebut wildan mukhalladun. Bila kata mukhalladun, dia kekal dan kekal. Kekal ni maknanya dicipta, bahkan bukan diperankan dan tidak bertukar-tukar. Kita di dalam kahwin, lagi lama pelayan, makin lama makin tua, makin lama makin repot, pencing dan tukar pelayan yang lain. Betul? Tapi ini wildan dan mukhalladun adalah seorang pelayan yang begitu hebat, yang muda dan tidak expired. Bahkan kita ini pun kalau macam nak expired dalam satu gambaran hadis yang lain, ada pula masa mingguan. Tapi dia tidak akan tua. Pasal mingguan ini bertemu dengan ahli-ahli syurga yang lain. Dia nak cerita syurga. Bila berjumpa akan ditiupkan rih untuk mereka. Satu angin yang begitu sedap ketika mana dekat pasar dan jumpa ahli-ahli syurga yang lain. Dalam riwayat yang lain ada menyatakan ketika itulah ahli syurga berkongsi-kongsi nikmat Allah. Ada yang kata syurga pertama apa best gila, aku rasa tak ada orang yang seperti mana syurga tu. Saya dia tak, aku rasa syurga tu orang tingkat yang ketujuh. Orang tingkat yang ketiga. Kata syurga aku tinggi lagi, aku rasa tak ada siapa yang lawan. Semua perasan dia punya syurga terbaik. Nak ceritanya nikmatnya. Ketika itu dikongsikan lagi detail. Sebagai contoh bahasa kita lah ya. Syurga yang pertama Firdaus bersama para nabi. Dia punya gelas emas bertapahkan berlian dan permata dan yakut yang berwarna hijau. Tapi rupanya orang yang syurga yang bawah, dia punya mangkuk minuman mungkin daripada perak, ya, daripada perak dan bersadurkan hanya berlian saja. Not bad juga. Tapi ketika mana dia merincikan benda tu, dia dah mula rasa menyesal. Rupanya orang masuk syurga pun ada penyesalan. So, insyaAllah kita semua masuk syurga, tapi jangan rasa selesa. Sebab syurga pun ada tingkat. Kalau kau rasa cukup makan ke, syurga cukup makan je. Tapi kalau rasa nak syurga yang special, tolong buat ekstra. Bagi ekstra, dapat ekstra. Baik. Kemudian dengan membawa gelas anak-anak muda ini, pelayan dan katakan, ceri dan sekodi, bahasa Indonesia sikit, piala yang berisi minuman yang diambil daripada air mata yang mengalir. Syurga ni ada air mata. Air mata yang mengalir. Ada yang daripada susu, ada yang daripada madu, ada yang daripada air yang jernih, sentiasa mengalir di hadapan syurga yang begitu indah. Ini menjadi inspirasi kepada pembuat landscape. Bahawa nak jadi nampak cantik, nak melawak, nampak megah, diambil inspirasi syurga. Di hadapan bangunan dan mahliganya, diletakkan kasih, diletakkan sunnah, diletakkan perkara-perkara yang dinamakan air yang mengalir untuk menambahkan inspirasi, ketenangan dan kecantikan bagi perbeza landscape. Kemudian air-air yang dituang ini menggunakan ini digambarkan mereka tidak pening kerananya dan tidak pula mabuk. Sebab dekat dalam air maka air susu termasuk arak. Ada juga arak yang kalau kat dunia ada 3 ciri dia. Minum pening, dah pening mabuk pula. Dah mabuk dia akan pergi kepada push untuk kencing. Dan ada kalanya plus tambah muntah. Tetapi arak kat dalam syurga dia tidak berlaku demikian. Yang sentiasa mengalir diambil oleh pelayan-pelayan ini dengan gelas dan piala-piala yang besar. Tak main adalah gelas kecil. Diambil pula tidak memabukkan, tidak rasa berpinau kepala, sedap. Bahkan ketika itu dinyatakan daging burung yang mereka inginkan. Dan ketika ini burung digambarkan dalam satu hadis yang lain, burung mereka sebesar al-mukhut. Al-mukhut ni unta. Gila. Bayangkan unta punya bapaknya besar. Rupanya standard burung kat syurga ni besar-besar unta. Berterbang.
pohon-pohon, bebas, tentram, dan landing kat pokok dalam keadaan seronok. Tapi kita masa tu pun bersorak. Unta tu pun sesuai, dan dia satu benda yang tidak mengerikan. Walaupun syurga ini dalam hadis yang lain, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatir qalbi bashar, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas, tapi Allah bagi clue sikit supaya manusia syok nak kerja syurga. Secara tidak langsung mengajar kepada kita, kita boleh beribadat untuk dapat syurga, tapi martabatnya sedikit berbeza bila beribadat dan kerja untuk dapat semata-mata keampunan dan redha Allah. Itu lebih tinggi. Tapi Allah masih membenarkan untuk kita beramal untuk kejar syurga, walaupun syurga itu makhluk. Berdasarkan dalil ini dan dalil yang telah saya bacakan tadi, bersegera kepada keampunan. Kalau tak ada keampunan, bersegera kepada syurga juga. So, kedua-duanya boleh, walaupun syurga itu berstatus makhluk. So, jangan tuduhlah, kau ni nak sembah syurga ke apa? Jangan, teman-teman orang tak belajar. Allah sendiri yang kufur. Ya, baik. Macam kita nak pergi masjid, ada orang nanti nak pergi masjid, ada umpan dengan kambing bakar. Malam ini ceramah Ustaz Zamri boleh dapati selepas ceramah kambing di belakang. Oh, tengok, penuh tak penuh YouTube ini. Kan? Tapi ada orang kan, dia kata kambing tak kisah, tapi dia pergi betul-betul kerana Allah. Kambing tak ada pun, ada dia tak kisah, dia dah dapat ilmu. Dia dapat kerana Allah. Kan beza tu. Tapi kedua-duanya adalah metod untuk mengajak orang pergi ke masjid. So sama juga dalam syurga ni, Allah membenarkan teknologi. Satu yang pure kerana Allah. Kalau dia tak ada dan dia masuk dan dimasukkan ke dalam neraka, dia tetap beribadat kepada Allah. Itu. Ataupun martabat yang kedua masih lebih diterima, beribadat untuk mendapatkan syurga yang begitu hebat. Baik. Itulah kebesaran buruk yang digambarkan dalam hadis yang sahih. Antara yang lain ini, burung ini digambarkan dalam hadis yang lain. Ahli syurga sedang lepak-lepak, dia sedang nampak burung itu berterbangan. Tiba-tiba ahli syurga terlintas dalam hati dia, sedangnya terlintas kaki tak semua ini, sebab segala-galanya auto. Sedangnya dapat terkadang daging burung yang besar auto. Tiba-tiba burung itu macam dengar pula. Bila macam dengar pula, tiba-tiba dia terbang, landing terus masuk ke dalam pinggan, berasap siap boleh makan terus dan hilang bulu-bulu. Canggih. Ada di dunia macam tu. Hina sangat dunia ni tuan. Duduk kat hotel yang best pun akhirnya keluar dia masih pula. Keluar masih kena kemaskan pula. Dah kemaskan pula masih pula lagi. Motor cantik macam mana pun kena servis pula. Kan? UTP sejuk macam mana pun nanti tukar kapet pula yang baru. Kan? Yang mambar ni kena gila 5 tahun sekali. Ini dunia. Tapi syurga ini bagaimana gambarannya? Masya Allah, auto. Ahli syurga bermakanlah burung itu dengan sedapnya. Walau biqairin mimma yashtarun, disebut dalam Al-Waqi'ah. Makan dengan sedapnya, sedapnya. Tak perlu minum. Kita ni makan lebih sikit. Ino. Tak ada lah. Itulah hinanya dunia. Tapi kalau ahli syurga makan sedap, mimma yashtarun, dengan sedapnya, tak rasa seru perut, tak rasa senang, tak rasa nak buang. La yusaddaun anha wa la yusifun. Tak ada pula bila pedas pula daging burung tu. Resdum, buat resdum mana? Tak ada. Nak cirit, nak keluar semua, keluar peluh pun bertukar menjadi peluh yang begitu wangi. Tak ada pergi tandas ni semua ni. Tak layak bagi syurga. Bila dah makan dengan kenyang yang begitu sedap, tinggallah tulang belulang. Tengok tulang belulang akhirnya bercantum balik dan terbang balik menjadi burung yang berterbangan bebas di syurga itu. Kau boleh berak? Ada kat UTP itu. Hina sangat UTP ni. Ada nasihat kau bawa. Itulah hina di dunia. Itulah yang kau nak tunjukkan sana. Baik. Mana tadi? Okey. Kemudian digambarkan lagi tentang as-sabiqun ini sebagai balasan. Tak cukup dengan itu, dengan burung yang mereka inginkan. Dan di dalam syurga itu ada bidadari yang matanya besar, laksana mutiara yang tersimpan baik, dan menunjukkan bahawa orang mata besar ni lawa.
sepik macam aku tak berapa lawas kan. Wahurun ni. Ya, so bila mata dia besar tu sebab fantasi kartun-kartun Jepun. Macam mana mata dia? Dan mesti besar kan. Giromi kan. Saya tak kartun-kartun dia kan semua mata-mata besar. Sebab dia pun rasa boring dengan bangsa dia yang mata sipit. Jadi dia punya kartun semua mata besar. Sebenarnya itu inspirasi daripada apa yang Allah sebut, bahawa ahli syurga ni mata dia cukup mengikat. Ya, laksana mutiara yang tersimpan begitu baik mata-mata dia sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Kesemuanya balasan ini adalah hasil daripada kerja. Tak ada satu benda yang boleh dapat dengan mudah ini. Bukan senang nak senang, dan bukan susah nak susah. So nak dapatkan ganjaran ini adalah daripada kerja yang dahsyat, mujahadah, sehingga dapat satu kemanisan dan dapat satu namanya hidayah istiqomah yang kita bincangkan tadi. Ya. Dan ketika itu mereka di dalam ini tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan yang sejahtera, yang salah. Ya, maknanya tak ada konspirasi, tak ada dengki. Semuanya dalam hadis yang lain seperti mana manusia yang ada satu hati, satu pemikiran, satu jiwa. Macam itulah keadaan ahli syurga. Allah. Ya. Allah. Dan bidadari ini apabila dia tengok dari sudut luar, wahurun 'ain. Hur ini digunakan untuk muzakkar dan muannas. Maknanya golongan perempuan yang ke atas tu dia dengar, "Alah ustaz, bidadari tak ada. Bidadari tak ada." Jangan kecewa. Pertama ada wildanul mukhalladun, pelayan-pelayan lelaki yang macho, yang sentiasa muda. Yang kedua dia adalah ini bidadari ini bahasa orang Melayu, bahasa Indonesia dan Nusantara. Seolah-olah bila ada bidadari dan tak ada dah untuk yang perempuan. Sebenarnya bila kata bidadari ini, kita boleh gunakan istilah yang original yang Arab gunakan. Ini guna untuk pasangan-pasangan yang lelaki dan perempuan. Maksudnya pasangan lelaki korang pun wahai muslimat ada juga yang standardnya sama seperti mana yang digambarkan tadi. Yang macho juga, yang bidang juga, yang mata dia pun menggoda dan seumpama dengan baik. Oleh sebab itu, itulah dia cerita orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Maknanya hebat. Kita pergi kepada golongan yang kedua. Golongan yang kedua ashabul yamin. Ustaz, apa beza pula di antara ashabul yamin dengan as-sabiqun as-sabiqun? Pertama, saya dah sebutkan tadi as-sabiqun siapa dia, dan martabat dia dan dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ashabul yamin dekat juga. Secara tak langsung nak mengajar pada kita apa? Kita ni ada kasta. Kasta berdasarkan apa yang kau buat. Special Islam. Kau bagi ekstra, dapat ekstra. Kau tak dapat ekstra, tak bagi ekstra, tak dapatlah. Dapatlah seadanya. Oleh sebab itu, seolah-olah walaupun kasta, kita berada di padang yang sama rata. Kau sultan ke? Kau rakyat biasa ke? Engkau belajar Jordan ke? Kau tak belajar Jordan ke? Kau UTP ke? Tak UTP-nya? Kita di padang yang sama rata. Boleh dapat, bukan jaminan orang yang berada ilmu itu adalah orang yang boleh dapat golongan as-sabiqun as-sabiqun. Tak mesti. Ada kalanya mereka juga dilaknat dan masuk neraka. Kan ada hadis riwayat Bukhari, 3 golongan yang nampak macam agamawan, tapi dia lah yang masuk